Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Saadah binti Jamal Abdul Nasir. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang penceraian ibu bapa mengundang impak besar kepada kanak-kanak. Sebelum itu, mari kita mengetahui punca penceraian ibu bapa. Yang pertama, tiada persefahaman antara suami dan isteri. Kebanyakan pasangan yang bercerai tidak memahami tugas pasangan masing-masing kerana terlalu sibuk bekerja dan penat. Mereka hanya memahami peranan mereka sebagai suami atau isteri sahaja tanpa memahami dengan lebih mendalam tentang peranan masing-masing. Sebagai contoh, pengurusan anak. Yang kedua, tidak bertanggungjawab. Punca ini sangat berkait dengan tiada persefahaman kerana mereka mula mengabaikan tanggungjawab masing-masing sebagai suami dan isteri atau ibu dan bapa. Hilangnya sifat tolong-menolong antara pasangan untuk mengurus keluarga kerana tiada komunikasi yang baik untuk berbincang tentang tanggungjawab yang mereka mesti pikul. Seterusnya, saya menjemput kawan saya, Nur Aisyah, untuk sambung tentang punca perceraian ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Nasir akan menyambung isi seterusnya untuk faktor perceraian yang ketiga. Yang ketiga ialah kahwin muda juga merupakan salah satu faktor perceraian berlaku. Apabila kahwin muda, mereka kurang memahami tanggungjawab atau belum mempunyai harta yang cukup untuk mengurus rumah tangga. Terutamanya pemuda yang berkahwin pada umur 18 tahun ataupun lepasan sijil pelajaran Malaysia. Yang terakhir, ketagihan dadah. Para suami yang ketagihan dadah merupakan salah satu sebab perceraian berlaku kerana suami mula mengabaikan tanggungjawabnya dan hanya meminta duit dari isterinya untuk membeli dadah. Disebabkan ketagihan tersebut, isteri mula meminta cerai dari suami kerana kerana isteri merasa keluarga diabaikan oleh sang suami. Seterusnya, saya menjemput kawan saya untuk menyambung pembentangan ini. Penceraian ibu bapa mengundang impak yang besar kepada anak-anak. Pada mata kasarnya kita akan kelihatan anak-anak tersebut tidak berlaku perubahan secara emosi maupun fizikal. Namun, mari kita pergi lebih mendalam apakah kesan-kesan yang hadir apabila ibu bapa bercerai. Baiklah, kita pergi pula kepada kesan. Sebelum itu saya ingin memberitahu yang saya telah membagikan kesan-kesan penceraian terhadap anak-anak terbahagi kepada dua, iaitu tingkah laku dan emosi. Tingkah laku seperti dapat kita lihat terdapat gangguan tidur, kurang keyakinan diri, kurang tumpuan, pendiam serta pasif. Hal ini berlaku apabila seseorang pasangan bercerai. Anak-anak akan merasa jauh. Anak-anak akan merasa tertekan dengan tindakan ibu bapa. Oleh demikian, mereka akan cenderung untuk tidur lewat. Bila mereka kurang kasih sayang, mereka akan cenderung tidur lewat, berfikiran negatif. Hal-hal ini menyebabkan anak-anak akan berubah secara fizikalnya. Mereka akan lebih mudah hilang tumpuan apabila di sekolah, tidak mendengar kata dan sebagainya. Perkara-perkara ini mungkin dapat diatasi sekiranya ibu bapa berfikir sejenak sebelum melakukan proses penceraian. Baiklah, yang kedua ialah emosi, iaitu tekanan perasaan serta lebih gemar memendam perasaan. Seperti yang saya cakap sebentar tadi, apabila kita sudah mengalami tekanan secara berpanjangan, kita akan berubah dari segi perangai. Namun begitu, perkara-perkara perubahan secara fizikal ni bermula daripada perasaan. Kita mudah memendam perasaan, kita lebih suka bersendirian dan sebagainya. Perkara-perkara ini berlaku apabila anak berasa jauh dari mak bapak. Anak-anak berasa tidak disayangi. Anak-anak lebih gemar untuk memendam perasaan berbanding meluah kerana mereka tiada tempat untuk meluah. Jadi, segala kesan-kesan ini dapat kita bendung sebelum memberi impak yang besar terhadap kehidupan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adilah binti Muhammad Yasin dan nombor matrik saya 2022452.
Baiklah, saya akan menerangkan agensi yang terlibat apabila kita sebagai ibu bapa yang sudah bercerai melihat tanda-tanda seperti berikut terhadap anak kita. Antara tanda yang kita boleh kenali adalah yang pertama, masalah tidur. Yang kedua, kurang tumpuan. Yang ketiga, masalah di sekolah. Yang keempat, penyalahgunaan dadah atau alkohol. Yang kelima, mencederakan diri sendiri. Yang keenam, masalah pemakanan. Yang ketujuh, kerap marah dan cepat mengamuk. Yang ke-8, suka menyendiri. Yang ke-9, mengabaikan aktiviti-aktiviti kesukaan. Yang ke-10, masalah tingkah laku seperti lari dari rumah atau terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat seperti merempit. Jadi apabila ibu bapa sudah mula perasan dengan tanda yang saya sebut sebentar tadi, langkah yang boleh diambil adalah dengan berbincang dengan guru, kaunselor atau doktor jika anak anda ada menunjukkan tanda amaran tersebut, dan dapatkan pertolongan dengan segera. Jadi, agensi yang boleh membantu masalah yang dialami oleh anak-anak adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu dengan singkatan JKM. Untuk pengetahuan anda, JKM ini tidak hanya membantu dari segi masalah ekonomi, tapi kanak-kanak yang turut terkesan apabila kehilangan suri teladan dalam kehidupan seharian mereka ataupun emosi mereka yang terganggu dapat dibantu oleh pihak JKM juga. Tambahan, pejabat JKM tidak hanya tertumpu di Putrajaya, iaitu ibu pejabat JKM, tapi JKM ini berada di setiap buah negeri. Bermaksud JKM ini mempunyai 15 pejabat yang mewakili 15 negeri dalam Malaysia. Jadi apabila berlaku permasalahan ini, bantuan itu tidaklah semestinya harus datang daripada Putrajaya. Contohnya, anak-anak yang mengalami emosi terganggu, dan boleh sahaja ibunya menghubungi nombor telefon di pejabat JKM yang berdekatan dengan kediaman mereka. Contoh, kalau ibu atau ayah anak tersebut tinggal di Perlis, jadi boleh ibu atau ayah yang bercerai tersebut untuk menghubungi pejabat JKM yang berada di Perlis. Oleh itu, apabila berlaku masalah dalam emosi anak-anak, ibu atau bapa yang bercerai tersebut tidak perlulah merasa risau atau tidak terbantu. Hubungi sahaja agensi ini dan sudah pasti mereka akan membantu anak-anak anda. Sekian sahaja daripada saya menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Kesimpulannya, pasangan suami isteri mestilah tidak ego dan tidak mementingkan diri sendiri dalam membuat keputusan di dalam rumah tangga. Dan jika berlakunya sebarang pergaduhan, masing-masing perlulah menyedari kesalahan masing-masing dan cuba untuk memperbaikinya. Seterusnya, perlulah menuntut lebih banyak ilmu tentang rumah tangga supaya dapat mengetahui cara yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan tidak merugikan sesiapa pun. Kerana perkahwinan tidak hanya melibatkan dua orang, iaitu suami dan isteri, tetapi melibatkan banyak pihak. Dan jika perceraian berlaku, yang paling terkesan dan terpengaruh adalah anak-anak. Jadi, suami isteri perlulah cuba sedaya upaya untuk mempertahankan hubungan perkahwinan mereka. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.